Zainal. Penaja kami Didi Abang Kasim dan upline kami founders Dato' Diamond Paklah dan Kak Yang. Tepukkan kepada mereka. Kita ambil kesempatan ini biar kita sama-sama berdoa kepada upline kita. Semoga Allah merahmati mereka. Without them, kita tak ada di sini. Ya? Doakan kepada kebaikan anda semua dan seluruh muslimin dan muslimat. Tuan-tuan, kami masih MW tahun 1998, 2998. Ketika kegawatan ekonomi, ketika kegawatan macam-macam, politik, ekonomi dan macam-macam kegawatan. Ketika itu, saya alhamdulillah kedudukan amat baik. Kerja, gaji pun dah banyak, pangkat pun dah besar, shareholder lagi, 4 multinational company dan 2 local company shareholder. And yet, apabila Abang Kasim datang rumah saya, datang rumah kami, cerita sikit. Penghulu, saya jumpa Abang Kasim di rumah penghulu. Ketika itu saya pengurusi PIBG di sebuah sekolah di Penang. Abang Kasim dengan Pak Lah pergi ke rumah penghulu untuk sponsor isteri penghulu tu. Terjumpa saya di situ. Abang Kasim minta alamat, saya without prejudice bagi alamat bersangka baik. Dia cakap MB. Saya tak kisah. Tetapi Abang Kasim pergi rumah 10 kali tuan-tuan. Kali pertama kami tak sign, kali kedua kami tak sign, sampai kali ke-9 kami tak sign. Abang Kasim begitu konsisten dan persisten pergi rumah kami. Kali ke-9 pun kami tak sign, kali ke-10 dia pergi barulah kami sign. Sign just to get rid of him, just sign to please him. But upon signing, sign saja, Allah hantar satu mesej, Allah ilhamkan kepada saya ingat, why don't you see the marketing plan? Terlintas dalam fikiran, kenapa Allah tak tengok marketing plan setelah sign jadi ahli MBA. Dan setelah kami sign, setelah saya sign, tengok marketing plan di rumah Pak Lah, tengok dengan mata dan hati, tengok dengan penuh tumpuan. Bukan tengok untuk menghabiskan masa, tapi tengok dengan penuh tumpuan. Pak Lah tunjuk pendapatan Dr. Jerry dari Dr. Jerry MBA Triple Diamond, pendapatan few $100,000 every month, every year. Saya kata dekat Kak Zaimah, isteri saya kata kat dia, hai, apa salahnya kita buat? Kalau kita buat pun kita tak rugi apa. Anyway, kita nak guna produk, we just simply switch the brand. From guna dari guna produk lain, kita guna produk MBA. Switch the brand, tukar brand. Should anything happen, saya kata kat Zaimah, saya kata kat isteri saya, should anything happen to my business, to my conventional business, should anything happen to my job, saya kata, at least we have MBA as backup. Dan if everything goes well, nothing happen, we have surplus money. And true enough, buat part time. Saya dari dulu hingga sekarang part time. I running few conventional business. Buat MBA, saya priori juga. MBA as part time dari dulu sampai sekarang part time. And surplus money I have collected 6 million ringgit. Okay tak? Part time. Ini yang saya katakan, jangan sombong. Walaupun anda ada kerja sebesar mana pun, walaupun anda pangkat besar mana pun, jangan sombong, jangan action. Sebabnya tidak rugi apapun. Andai kata kami sombong dulu buat MBA, memang kami boleh sombong pun. Sebab saya tidak ada hutang rumah, tidak ada hutang kereta, tidak ada hutang kredit card, tidak ada hutang apapun. So for no reason for us to run to do MBA business, tidak ada sebab. Tetapi Allah ilhamkan buat dan kami pun buat. From day one we sign. Ingat tau, kami buat MBA pada zaman primitif. Tidak ada internet, tidak social media, tidak ada MBA.com. During primitive time, everything you have to handle manually. You have to go to the warehouse, collect barang, dan order pun by telefon. Zaman primitif kita boleh buat from day one we sign. Dalam masa 8 bulan we achieve 21%. Okey lah. Tengok
suara. Itu zaman, dan saya percaya anda lebih cepat daripada kami sebab anda berada di zaman teknologi. Anda berada di zaman social media. Anda berada di zaman yang lebih baik dan lebih bernasib baik daripada kami. Dan jika anda ada bisnes MBA anda tak buat, anda di kalangan orang yang sangat rugi. Alright. Saya umur sama dengan Tuan Kruz. Saya Datuk Zul Haji Sa'id. Kami sama-sama muda, umur nanti betul. Tuan, masa berlalu, umur meningkat. Kalau tak buat MBA tetap tua. Saya akan sampai nak satu, saya dah sampai nak satu, saya akan sampai nak dua, dan saya terus tua. Tapi kita nak tua yang macam mana? Tua yang ada surplus money, tua yang ada money keep on flowing into your account walaupun kita tak bekerja. Tuan, kerja you sibuk macam mana pun, tengok. Ini kerja kita. Semua orang macam ni, bangun pagi, pergi bilik air, lepas tu pergi pejabat, macam tu. Circle kita punya harian, circle kita macam tu. Betul tak? Siapa yang gaji besar macam mana? Apa you dosa, you apa pangkat? By the age of 60 you have to go. Kita kena berhenti. Tapi ramai kawan-kawan saya umur 60 dah tak ada duit, umur 61 dah tak ada duit sebab mereka kerja swasta. Duit EPF habis, bayar hutang tu bayar hutang ni habis. Tetapi kita buat MBA sebagai backup, lagi tua lagi kaya, lagi tua lagi kaya, dan mati pun kaya. Apa yang kami campur lagi mati lagi kaya. Kita doakan. Kami masih ambil bukti tahun 1998 bulan 9. Ini bukti nyata, bukan propaganda. Apabila saya sampai platinum, ini yang dikatakan ujian. Sampai platinum, company offer kenaikan pangkat untuk jadi director untuk Asia Pacific. Imagine kalau jadi director untuk Asia Pacific, saya kena travel daripada Korea, Japan, China ada berapa puluh office, Hong Kong, Macau, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina. Macam mana? Dalam pangkat macam ni pun, Malaysia pun saya terbang 80 tahun sekali ke overseas untuk kerja. Kalau tuan-tuan tak terbang ke mana, I think you can do better than this. Siapa terbang 80 kali setahun? Saya terbang 80 kali setahun. Yet bila buat MBA capai platinum ketika itu, capai emerald ketika itu. Kalau tuan-tuan terbang setahun sekali, setahun dua kali, setahun dua kali, you can do better than us. Tuan-tuan buat. Diuji, Kak Zaimah risau. Apabila kenaikan pangkat, saya tak ada, saya jarang ada kat rumah dan selalu terbang. Apabila terbang banyak godaan, sangat risau dia. Sebab dalam terbang kita orang yang pakai halal haram. Betul. Jadi Kak Zaimah risau. Kak Zaimah tanya saya, abang nak buat MBA ke? Abang nak terima kenaikan pangkat? Saya kata ke Kak Zaimah, saya kata baik kita buat MBA lah. Dan kami buat MBA. Dan kami ada beberapa syarikat di Malaysia. Kalau kita tawaran Asia Pasifik, ini ujian. Kita ada setengah orang kita nak buat MBA, tiba-tiba dapat ada setengah kontraktor, tiba-tiba nak buat MBA tetap dapat kontrak besar, tinggal MBA. Ada tengah-tengah nak buat MBA tetap dapat projek kantin sekolah, tinggal MBA. Nampak tak? Tuan-tuan, tengok MBA, tengok dengan mata hati. Sesungguhnya saya bercakap sebagai seorang businessman, saya bercakap sebagai seorang makan gaji, saya bercakap sebagai seorang medical. Among all the business, among all the job, saya bukan fanatik, saya bukan fanatik, saya bukan taksub. MBA is the best among all. Nak kata anak kecil, kami ada anak kecil. Anak kami semua tak pakai tudung untuk lompat. Dan how we arrange the time, macam mana kita uruskan masa. Kalau tuan-tuan kita ada anak kecil, Kak Zaimah ajar anak mengaji Quran, tengok homework, prepare bahan demo. Saya balik kerja, saya
balik kerja, saya boskan kata siap. Barang tak memang tak dapat itu, lepas maghrib, tak semayang maghrib tu dah pakai elok lah. Nampak? Bukan baru lepas semayang maghrib tu baru nak bersiap. No, semayang maghrib tu dah pakai elok lah, dah sedap lah. Cuma tak pakai tie dah semayang maghrib. Terus lepas maghrib, terus keluar. Kalau lah destinasi tu jauh, kami pastikan kami dapat semayang berjemaah dekat mana-mana. Contohnya, kalau nak pergi ke Tapah, kami singgah semayang jemaah dekat sungai. Kita plan our work, plan time, sebab kami tak boleh bermain dengan waktu. Sebab waktu saya rehat, saya buat MBA part time. Kalau kita buat MBA full time pun kita bermain dengan masa, kita tak ke mana. Gunakan masa. Kalau kita boleh korbankan masa untuk majikan kita, disiplin yang tak baik. Kenapa kita tak boleh disiplin untuk diri kita sendiri? This is your own business. Ini sebahagian daripada bisnes saya, tuan-tuan. At this moment, dulu, we have 8 source of income, and income number 9 adalah income MBA, and yet we found MBA is the most secure income berbanding dengan saya punya source lain. Awak berding, kita bercakap RM60 saja. Ada orang kawan-kawan saya RM60 nak fikir 60 hari. RM60 nak fikir 60 hari. Dia letak dia sari-sari dia kena. 60 hari kasih lagi sari-sari otak. RM60. Dia bukan mahal pun. Dan RM60 tidak berbankrupt dengan siapa. Ada tak tengok kita kalau tu bankrupt pasal RM60? Ada tak? Tidak ada siapa bankrupt. Tetapi ramai orang tak ada duit. Apa keluarkan RM60? Kalau kita bagi peluang ini, insyaAllah tuan-tuan akan mengubah kehidupan ramai orang. Contohnya, kami sponsor seorang dalam kami, seorang janda, isteri dia kerja LKM. Seorang janda, isteri dia, suami dia mati, kerja LKM. Pencen laki dia dalam 700. Kita bagi peluang MBA ni. Bagi peluang MBA ni, dia dapat 1,500 sebulan tambahan. Kita dapat bantu orang lah. Daripada income dia nak bela anak, nak bayar kereta, nak bayar rumah sewa, 700 sebulan, you bagi income, you bagi peluang MBA, tambah pendapatan dia 1,500 lebih sebulan, you melegakan orang lah. Yes, kita jangan, kalau kita ingat MBA untuk kita mungkin akan rasa tak apalah, aku dah okey dah. Tapi kalau kita ingat MBA, kita rasa persoalan untuk membantu orang, kita akan rasa seronok membantu orang. Kami hukum agama yang memang tak perlu buat MBA pun. We have freedom, time freedom, we have money freedom, we have travel freedom, we have purchasing freedom. The only thing why we do MBA right now, we want to increase our amal freedom, we want to increase our jalan freedom, we want to increase our akhirat freedom. Itu saja. Sudah, pasal ini kita MBA. Not for nak juga, alhamdulillah, Allah berkata, tapi kita nak akhirat. Bonus kami 33 mesin. Orang tengok Allah, orang kaya. Kalau orang minum orang kaya, Allah bonus 33 mesin. Lah ni mungkin bonus kata RM50. Kita kata RM50. Allah RM50 sikit dia kata. Saya tanya dia balik RM50 ni kata sikit. Cuba you pergi ATM buat keluar. ATM RM1 balik dalam rumah you tengok RM50 cuat. You rasa macam mana? Sikit ke banyak kan? Mana? Pasal ini tak dapat rasa sikit. Tetapi ramai ada orang miskin buat RM50 tu dah tak besar. Tuan, jangan ingat kita saja. Ingat ramai orang kita boleh bantu. Kalau diberi peluang, saya tak tanya. Dia ada 3 kedai ni. Speedy banget. Ada 3 kedai 9, ada kedai 7-11. Ada kedai MBA. Kedai Speedy banget. Bagi resit, terima kasih. Datang lagi esok. Datang lagi. Kedai 7-11 bagi resit dia. Katakanlah kedai 7-11 dia bagi point. Kumpul point dia bagi tisu sekolah. Tetapi hak kedai MBA tu dia bagi bonus, dia bagi point, dia bagi travel, dia bagi warisan, dia bagi good quality product. You nak pilih yang mana? Hak yang ni you tak Speedy banget you tak bagi apa-apa. Hak yang ni you dapat pak best dia produk, pak best dia item. Nak pilih yang mana? Kalau kita try
tak boleh hingkap. Kalau orang tu reject us, if they turn us down, I think reject atai for that moment. For that particular moment. Tomorrow. Faham tak networking? Ramai orang tak buat sebab mereka tak faham networking. Nah, networking tu macam mana? Ambil contoh yang mudah. Kentucky Fried Chicken, KFC. Cameraman, sorry, saya buat anda sibuk. Kentucky Fried Chicken, ada orang restoran macam KFC restoran. Restoran KFC, you makan ayam di sini, you makan ayam di Bali, Tokyo KFC di USA. Dapat tak? Dapat, walaupun certain amount of percentage, small amount of percentage, dia still dapat duit. Pasal itu restoran, networking restoran. Cuma yang di networking barang-barang manusia dan pengguna. Kok mana pun, you meninggal lah, apa jadi pun, orang akan tetap kuasa gigi. You dapat duit tak? Duit tu pendapatan sampai bila mana? Yang tu saya ulang balik. Kita mati pun pendapatan lagi banyak. Orang mati lebih kaya daripada orang hidup. Ni Amway, bukti dia can koyok dari punya abang. Ya, masih lama lah. Saya buat bandingkan bisnes profesional dengan bisnes Amway. Bisnes profesional, majikan akan cari alasan untuk cut cost, buang orang. Anda pangkat besar di mana pun, hebat bagaimana budaya anda. Can anybody here boleh guarantee that he can keep this job forever? Siapa mana guarantee that dia boleh simpan, dia boleh jaga kerja dia selamanya, dia boleh simpan kerja selamanya? Tak tentu. Saya tanya lah, saya pun tak boleh guarantee dekat pekerja saya, you can work for me forever. Saya tak boleh guarantee. Sebab saya pun tak guarantee that I can keep my conventional business forever. Dia tak boleh guarantee. Terbukti Allah telah tunjuk bahawa kejadian 2010, 2020, 2021, ramai kawan-kawan kita tutup kedai, ramai kawan-kawan kita move list, ramai kawan-kawan kita hilang pekerjaan. Tetapi Amway 2020, 2021 meletup-letup diamond, meletup-letup platinum, meletup-letup diamond. Pasal apa? Pasal Amway tidak langsung terlibat dengan bukan ekonomi. Therefore, the most secure business, the most income terjamin adalah Amway. Ya, kita buat ini kita sangat untung. Sangat untung kita boleh buat demo, kita boleh masak, kadang-kadang menjimatkan. Betul-betul menjimatkan. Kan sekarang elektrik saya hantar kat elektrik kan. Tutup pergi buat demo, orang tutup masak lagi. Masak lagi. Tutup makan rumah, demo ada. Kadang ada punya. Ada demo boleh buat, siap boleh buat, kadang dia punya. Ada dapat ini. Di mana dia di mana? Anda pergi singgah baju di rumah orang, anda bawa sebab pergi buat demo. Singgah baju, bukan waktu singgah baju anda. Kanan dia pula, baju anda siap singgah. Ini dapat perjimakan. Demo dapat, duit perjimat pun dapat, barang pun dah siap. Ni sampai buat Amway sampai tak ada nak lipat baju. Dah, pergi lipat baju rumah orang. Yes, Amway. Kami berpesan. Abu Jadi Zaimah, Latifah dan Abudin. Kami berpesan dengan Amway. Berpesan dengan Amway. Mereka ini diamond, mereka ini diamond. Ya. Anak kami founders platinum. Anak-anak kami founders platinum. Suatu hari tidak ada siapa pun dekat langit. Dua-dua kami dan bisa kami akan meninggal dunia. Anak kami 4 orang lagi. Setelah difaraid, pendapatan kami akan pergi kepada anak-anak tua. Nampak tak? Pendapatan boleh diwarisi. Kerja kita walaupun dosa tak diwarisi. Saya ambil dia ni. Kalau ada dosa tu, umur dia 60, dia berhenti umur 60. Kata dosa tu gaji dia 16 ribu. Umur 60 dia pencen.
Gaji jusa tu berapa? Jusa. Jusa dia kerja kerajaan. Umur 60 dia pencen. Gaji dia 16,000. Pendapatan pencen dia berapa? 8,000. 8,000 dia jusa umur 60. Umur 60 setengah. 60 setahun dah 61. Umur 61 dia mati. Pencen tu pergi ke siapa? Isteri dia pun dah tua dah. Isteri dia pun tua juga. Isteri dia umur 60 mati. Pergi ke siapa pencen tu? Tak ada. Jumpa dah. Walaupun pangkat ni besar pada umur 60, lu meninggal pergi kat bini. Tapi bini meninggal pergi kat siapa? Tak boleh ke siapa? Dia tak boleh pergi kat anak-anak apa semua dah tua. Tua lah. Habis. You work for 50 years, you work for kata 40 years, income habis hidup saya. Anyway, you work hard for 5, 6, 7, 10 years, income berterusan sampai bila-bila. Mana boleh? Sebab tu saya kata, walaupun pangkat anda besar, walaupun gaji anda besar, buat MWS mereka. Nampak tak? Mereka, kalau corporate kan boleh mereka, kenapa kita tak mau ada income mereka? Bila? Kalau mereka ni mati, income kita cucu, nampak tak? Macam tu, income mereka. Makna dia kita dah tahu dah cucu kita memang milih. Sebab tu orang-orang ni bijak. Nordin, Dr. Azmi, Kak Nur, semua berbisar dengan duit. Pasal apa? Duit tak pergi ke mana? Hampa kalau nak nikah esok, cari orang ini, berbisar dengan orang ini. Duit tak pergi ke mana? Dan hampa tahu dah cucu hampa memang kaya esok. Kalau kereta ada SPA, kenapa kau musuh lah? Kalau kereta ada SPA, kereta tu rokok. Kereta tak ada otak ada SPA. Pasal kau kereta ada otak tak mau naik SPA. Kenapa? Kita tak tahu. Hari lah otak SPA tu. Ini pinjam mana? Tak beri takut dia pancet. Tapi pernah tengok orang pancet? Pernah tengok orang mati? Pernah tengok ada orang hilang kerja? Pernah tengok ada orang sakit? Pernah? Belum jadi kita. Buat sesuatu ketika kita ada segalanya. Saya ulang balik. I love to repeat this one. Should anything happen, you have backup. If everything goes well, you have surplus money. Laki kat saya mau, laki kat saya mau have surplus money. Malu apa? Kita kerja, you have to feel proud. Kena rasa bangga bahawa kita ada sesuatu. Kita ada perniagaan yang hebat. Kita ada satu benda yang boleh bantu orang. Kita tak malu. Ingat kan? Saya ulang balik kan? Kalau kita ada sesuatu yang nak bagi dekat orang, kita tak rasa malu. Tapi kalau kita ada satu nak ambil orang, tak rasa malu. Jadi ada ambil sesuatu. Ambil ini sebagai nak bagi ke orang. You bagi orang. Saya pergi ke orang. Satu orang tu dia tu agak kaya. Saya kata, I know you are very rich. Saya kata ke dia. Tetapi you punya bisnes you tak boleh ikut orang. Pasal apa? You bagi orang esok bisnes you, orang akan ambil hasil perniagaan you. Okey juga. Kalau orang berniaga sate, saya kata, kalau orang berniaga sate, dia ada bagi tahu tak resipi kuah sate dia dekat orang? Tak bagi tahu. Kalau dia berniaga apa saja dia berniaga apa, dia tak akan bagi tahu. Kalau you ask me macam mana, saya tak akan bagi tahu dekat staff saya how macam mana saya construct rate, how I make the profit margin from freight going to Europe, for freight going to US. Kita ambil bagi, tapi staff kita tak tahu apa margin kita buat. I will tell, saya tak akan beritahu mereka secret macam mana kita buat duit dalam perniagaan konvensional. Tetapi dalam MA kita beritahu habis masa macam mana kita buat duit. Tak simpan apa masa. Lebih tinggi daripada perniagaan konvensional. Sebab tu kita beritahu masa. Malu tak aku cakap? Yang kata malu tak aku cakap cikgu. Cikgu kata malu tak aku cakap. Apa dia sekolah cakap je nak. Bukan tak aku cakap. Kita semua pun tak aku cakap MA dulu. Tapi
komunikasi dengan orang. Saya dulu bukan cakap, Kak Lemah dulu bukan cakap, Diamond Money Raja, Kak Lemah sebut Diamond Raja Money. Terbalik, Kak Lemah dulu kita tak cakap, kita pindah MBA, kita belajar untuk bercakap. Entah lawan. Nanti yang dapat kerja tetap dulu. Mana ada kerja tetap di dunia ni? Mana ada kerja tetap? Kerja tak tetap, pendapatan tetap. Sebab apa? Dia ada deadline. Kita tahu bila kita masuk kerja, tapi kita tak tahu bila kita nak berhenti kerja. Kita tahu bila kita lahir, tapi kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tengok surat lahir kita, tapi kita tak dapat tengok surat mati kita. Buat sebab banyak benda yang Allah sorokkan daripada kita. Jadi, saya ulang, buat MBA sebagai backup. Tak ada masalah. Orang kata tak ada masalah. Ingat saya ada masalah. Saya terbang 80 kali setahun ke luar negara. Ingat ada masalah apa? And ada 600 staff seluruh Malaysia. Ingat ada masalah apa? Tuan-tuan, bukan tak ada masalah. It's the matter how you manage your time. Masa di mana-mana. Dekat masjid, dekat parking kereta, dekat airport, dekat mana-mana pun ada prospek. Cuma kita nak buka mulut dengan tak buka mulut saja. Saya lagi tak tahu macam mana saya tegur orang. Takut kena reject, peduli apa? Orang reject bukan rezeki mereka. Betul tak? Kita tahu saya dah satu peluang. You tak mau tak apa, bukan rezeki mereka. I have one high class business. If you reject me, you got no class. Nampak? Saya kat sekolah, kat satu rumah, guru besar, action kami. Letak kaki dia macam ni tau. Jalil, MB dia lama lagi. Kaki dia goyang tau. Dia ingat MB ni kacang putih hanya bisa. MB dia lama lagi, kaki dia goyang. Saya kata MB lama dah. Diamond Melayu berapa orang? Masa tu Diamond Melayu belah-belah orang dah, tak sampai 10 orang pun. Saya kata Diamond Melayu baru 14 orang. Dia kata MB dah lama Diamond Melayu 14 orang kata tu. Macam tu MB tak bagus ni. Tuan-tuan, rusak model tu. You rasa macam mana? Weh, dia rasa, tapi saya duduk sebelah dia ada kursi juga tau. Saya pun duduk macam ni juga. Saya goyang kaki juga. Cikgu banyak sekolah lama lah. Lama lah. Ramai dia cikgu di universiti. Ada lah sikit. Mereka dapat kerja bagus lah. Tak lah pun. Pasal apa cikgu? Pasal mereka tak buat betul-betul. Saya kata, MB macam ni lah cikgu. MB bagus. Yang tak tadi saya tak buat betul-betul. And you know what? That cikgu sign up and buy the product. Kita tahu apa back. Kadang-kadang orang action itu hanya ada untuk menguji kita. Sampai satu rumah di Jalan Tengah. Jalan Tengah ni di Pulau Pinang. Jalan Tengah. Sampai satu rumah. Ada telefon. Ni kami dah on the way dah ni. Lagi 3-4 minit sampai. Lagi nak sampai 3-4 minit. Okey main. Sampai depan rumah dia. Itu lampu masjid padam lagu ni kan. Saya padam lampu masjid. Padam lampu itu lampu rumah dia padam. Saya kata Allah, hebatnya Abang Iwi boleh padam lampu rumah orang di dalam kita. Hebat. Kalau Allah bagi you. Padam lampu kereta lampu rumah padam. Bagi salam tak jawab. Anak dia bagi salam 3 kali. Bagi salam 3 kali kan. Anak dia tengok anak dia kata mau hidup. Nampak tak? Dia tolak kita bukan rezeki dia kerana kau itu. Kita tidak risau. Kita keluar untuk menyampaikan kepada orang. If dia kena sedang Allah dah terima dah pahala kepada kita untuk kita menyampaikan kepada orang. Kita tidak masalah. Jangan masuk ini. Aplen ajak main meeting. Aplen marah pasal orang meeting lambat. Yang tu saja buat. Pasal buat orang sekarang tak boleh meeting. Pernah tak tengok orang anu gajah mati kena gigit gajah? Pernah tak orang batu gajah mati kena gigit gajah? Tak pernah dengar orang lagi orang mati kena gigit gajah. Tapi ramai orang mati kena gigit nyamuk. Betul tak? Nyamuk tu kecil je. Nyamuk tu bukan besar. Tapi perkara-perkara kecil tu yang membuat kita mati. Saya kena buat dua today pasal anak kecil. Kita tak kata MA kita jangan ambil semua alasan tu. Buat MA sebabnya ianya backup. Saya ulang, ianya sebagai backup. Kita tak tahu kita boleh bangun tidur atau tidak besok. Kita tak tahu kita minggu depan kita hidup atau tidak. Kita tak tahu 10 tahun lagi kita hidup atau tidak.
sebagai backup. Kami buat sebagai backup, saya tak tahu. Dan kami sangat disiplin. Kak Zaimah sangat disiplin. We don't, kita tak bermain dengan waktu. Kita tak full dengan time. Saya kalau call bermeeting, saya akan call 8:29 malam. Saya tak call 8:30. Nak bagi ingat dalam untuk pengedar bot 1 minit penting. Kalau saya buat apa, saya panggil mesyuarat surau ke apa kan, saya kata okey, kita meeting pukul 8, kita meeting pukul 9:15, saya tak meeting 9:14 malam lepas esok. Nampak tak? Saya nak nampak bahawa 1 minit itu penting. Bukan common time yang kita 8:30, 9, 10:30, 10. No, for me 9:13, 9:29 macam tu. Waktu for meeting. Dan kalau kau nak meeting dekat center, you can ask anda boleh tanya kalau dekat center apabila saya kau nak meeting, saya kata 8:29 saya akan pegang mikrofon terus cakap. Saya tak tunggu 8:30 sebab saya punya meeting waktu dia 8:29. Begitu juga Kak Zaimah cuba risau dengan saya sebab saya waktu saya cukup pantul. Jadi anda nak berjaya, masa jangan main. Betul-betul kena tepat. Tengok dia keluar rumah 9 pagi dah keluar dah. Kalau kita boleh disiplin dengan majikan kita praktis disiplin untuk bisnes kita. Kalau kita tak suka macam pekerja, kalau saya ada pekerja, kalau kita tak suka majikan pekerja kita bermain dengan waktu, melewatkan kerja, kenapa kita nak melewatkan kerja? Dan contoh kita, kalau kita tepat, damai kita entire group dan kita benar-benar akan tepat pada waktu. Especially during meeting, especially appointment with customer. Pergi awal tak apa, jangan pergi lambat. Jangan biar customer, jangan biar prospek kita. Prospecting. Saya cukup rajin buat prospecting. Tuan-tuan, kalau saya jumpa orang, saya tanya. Saya suka buat direct approach. Contohnya, saya ambil contoh. Katalah saya jumpa you are my prospect. Dia kata you. Saya ada buat bisnes MBA dan saya jumpa you. Cik, Cik tanya dia. Saya ada buat bisnes MBA. Kalau nak beli barang MBA, beli kat saya. Nampak tak? Saya dah break. Dia punya eye break mereka. Memecahkan perbincangan, memecahkan perbualan. Kadang-kadang kita jumpa orang, kita malu nak cakap. Kita duduk hak lelaki pula, hak lelaki buat apa? Hak lelaki, pergi lelaki. Lelaki ni keluar dengan bini dia. Dia cakap kaki bini dia, nampak tak? Bini dia pula, nantilah. Tak cakap. Saya jumpa pasal tu cakap, saya kata saya buat sini baik, this is my card. Kalau nak beli barang, beli dekat saya. Nampak tak? Peduli dia mah. Dia tak mau sudah lah. Yang penting saya buat sini baik, kalau nak beli barang, beli dekat saya. Nampak tak? Kalau dia respon, kita continue conversation. Kalau dia tak mau, sudah. Malah dia kita dah buat dah perbincangan. Kita dah mula dah perbualan. Jangan malu. Kalau sistem kita boleh jumpa orang untuk beli legal, tetapi kita memasarkan barang yang orang pun saja hari. Cik, kalau nak beli ini, dia kata saya, dia tak cakap dulu. Jumpa dia. Saya beli barang ini. Kalau nak beli kat saya. Nampak, you bagikan, dia terima. You are genuine business person. Kalau kita bercakap saja, ia macam dari zaman orang pukul orang, zaman tipu orang, zaman scam, tak ada bukti. My experience dekat Hong Kong, dekat Taiwan, dekat Korea, dekat Japan, dekat all Asia Pacific. Whenever any businessman jumpa saya dekat Hong Kong, dekat Taiwan, dekat negara-negara Asia Pacific, mereka akan bagi business card. Pasal apa? Nak bagi tahu bahawa ini genuine business mereka, ini konten mereka. Bagilah business card. Kalau sehari tuan, sehari you bagi 3 business card, sebulan you bagi 20 card, 90 card. Maknanya you jumpa 90 prospek. Setahun berapa? Setahun 1080. Takkan 1080 kita dari angle. Betul-betul. 1080 prospek you jumpa, takkan kita dari apa? Derian semua pun ada mangkap. Mesti ada elok. Ya. Tuan-tuan, the only problem is sebab kita tak cakap dengan orang. Kita rasa malu, kita rasa inferiority complex, kita rasa segan. Tetapi kalau kita rasa bangga, we have one big business, kita akan terus cakap. Tambah tuan-tuan kalau yang kerja bank lagi, sambil-sambil you berjumpa orang yang berkata, saya kerja bank. Ingat tak? You kerja bank, umur 60 you tak memiliki bank, you boleh tak? Tidak, you kena pergi.
saya kerja BKM, tapi saya dah buat juga bisnes MBA. Bagi kad bisnes MBA kerja rumah. Nampak tak? Saya kerja pantai, contohnya kerja pantai. Ini kad saya pantai. Dalam masa yang sama saya buat bisnes MBA. Saya lagi seronok. Saya berkursi surau. Kalau nak sign nombor, orang jumpa saya nak sign, ni saya buat bisnes MBA. Lagilah bagi orang buat. Nampak? Prospek ni MBA. Kat mana pun kita jangan malu. Mau bagi banyak-banyak misalkan, buat 1000 kad. Kalau buat 1000 kad, kad tu baru habis 100, maknanya kita tak boleh kerja. Kalau habis 1000 kad, be rest assured, kalau you habis 1000 business card, you bagi ke orang, you bagi ke prospek, you are somebody in MBA. Mungkin bukan. Kami sponsor 80 orang. 80 orang kami sponsor. Show the plan, buat prospecting, show the plan, buat prospecting, show the plan, buat prospecting. 80 orang kami sponsor. 80 orang, 77 hidup tak, hidup segan, mati tak mau, angkat tak hidup, lepas tak mati. Dia 3 hidup. Kami terpaksa jadi Kuala Sembro. Terpaksa jadi Kuala Sembro. Then apabila kita buat keputusan, we want to go diamond in 1 year, kami sponsor lagi 250 orang. 250 orang. Show the plan, buat prospecting, show the plan, buat prospecting, show the plan, buat prospecting. 250 orang saya ingat. 247 orang hidup segan, mati tak mau, angkat tak hidup, lepas tak mati. 3 orang jadi. Kami terpaksa jadi demo. Terpaksa jadi demo. This is what we call game of numbers. The more you achieve, you kenal, lagi dekat pun dengan kejayaan. Jangan takut reaction. Tengok, saya cakap ni. Apabila saya jumpa orang kaya, orang tu kaya, saya kata, I ingat you tak boleh buat bisnes ni. Kawan-kawan saya, I ingat you tak boleh buat bisnes ni. Saya dah bisnes tapi I ingat you tak boleh buat bisnes ni. Nampak tak bola-bola saya provoke dia dah. Dia kata, hang apa orang ni? Hang cakap bisnes tapi hang kata orang tak boleh buat. Bisnes ni high class lah, tak boleh buat. Nampak tak? Kalau kita high class lagi, dia kata, oh tak abang aku ni aku tak ada kelas lah. Nampak tak? Apa dia? Main pergi belakang. Saya tunjuk dia. Dia kata, macam ni aku boleh buat. Nampak tak? Saya jumpa satu lagi orang kaya, Datuk Seri. Saya ingat Datuk Seri tak boleh buat macam ni. Tapi apa salahnya Datuk Seri ambil ni? Datuk Seri bagi peluang kepada orang ni. Datuk Seri bukan bantu orang. Datuk Seri beri ke anak belakang you, anak-anak saudara you yang keluar universiti tak ada kerja apa, duduk tanya apa dia duduk apa ya. Ada tak? Keluar mesti. Wali universiti ramai yang masuk. Duk main game, habis dia nampak dekat ni. Nampak tak? Bagi peluang dekat mereka. Tapi saya tak anggap Datuk Seri boleh buat. Saya kata dia, kita jangan. Datuk Seri tengok tau. Saya nak tengok plan ni. Tengok, saya pacak rambut. Datuk Seri tengok tau, saya nak tengok plan ni. Dia tengok lah, dia tengok dia kata, macam ni aku boleh buat. Pasal kau hantar abang boleh dulu. Abang ingat tak saya? Nampak tak? Nampak tak? You can approach me direct. Mula-mula kita tak pergi dia. Kita nampak dia, hantar boleh buat, hantar boleh buat. Tapi apabila dia tengok dia buat. Anak-anak kita, kalau kita letak dalam tengah saji dulu, kita kata, jangan buka, agak-agak dia buka tak? Kenapa dia nak buka? Manusia dia buka. Jangan naik pokok tu. Dia nak naik sana, kita tak bagi. Nampak tak? You pergi tengok, contohnya paling mudah. You pergi tengok orang pakai bikini kat pantai, tak dapat tengok pun. Betul tak? Allah, pergi kat pantai tengok orang pakai benda aurat bikini, tak dapat nak tengok pun. Sebab tak biasa. Tapi kalau you tengok dekat airport, pakai belah ni, tengok pun. Pasal apa? Macam tak boleh tengok. Dia tu lah, Malaysia. Saya buat prospecting dekat masjid. Masjid, saya pakai, tuan-tuan, saya nak encourage tuan-tuan. Wahai lelaki-lelaki semua, wahai suami isteri-isteri, suruhlah suami anda bersembahyang doa di masjid atau masjid. Sebab di situ ada ramai prospek. Sehari 5 waktu, you boleh dapat 5 prospek. Betul tak? Anda dapat pahala senang berdoa, dan anda juga dapat prospek. Saya lepas sama-sama dia pakai kasut ni. Dia pakai kasut dekat masjid. Dia pun dia pakai kasut sebelah saya. Saya tanya dia kerja mana. Memang saya tahu dia kerja Serkom sebab dia pakai baju Serkom. Tapi nak tegur. Nampak tak? Memang orang kita nak tegur. Dia nak sampah-sampah apa? Dia tahu sampah. Dia pakai Serkom. Dia tanya saya balik. You kerja mana? Saya kata saya ada buat MBA. Tapi saya pun tak buat MBA. Tak, cakap ni pasal saya tak buat MBA. Dia pun terkenal. Nampak tak? Sebab I don't like to go around the bush. Saya akan pergi straight forward. Dia pasal tak buat MBA. Dia kata
plan lagi ke? Ada. Saya patah balik dulu. Tidak tambah masjid ni. Saya tengok plan dia. Dulu plan ni. Apa yang tambah masjid? Tidak. Bukan sekali, tetapi banyak kali. And semua yang saya tengok tambah masjid tu, semua saya dah. Sebab kita ada ayat sembahyang lagi ke tak? Ayat sembahyang lagi, setan tu tak boleh hampir. Apa saya? Dan minta alamat, dia bagi alamat betul. Tak ada siapa bagi alamat palsu. Saya kata, minta maaf tak, saya tengok, sebab ramai lagi orang dah tunggu saya datang banyak tempat. Memang orang dah tunggu bukan kita. Ya. Ramai lagi orang dah tunggu. Mungkin tunggu taksi, tapi bukan kita. Minta maaf, tapi you bagi alamat you. Bila senang saya pergi. Bila senang saya kata, kita buat jam high sikit. Bila senang pun nak pergi rumah hang. Tetapi dalam hati kita, malam ni juga aku pergi. Dapat alamat dia. Kontak Kak Zema. Kak Zema tu kalau mau dia uruskan anak. Okey, dapat satu projek. Malam ni kita pergi. Kak Zema sediakan bahan demo. Di rumah dia. Pacak whiteboard. Buat demo. Sign up hari. Sign up hari. Macam itulah cara saya buat prospecting. Betul. Trader reject kita kat pasar. Tapi kalau adik-adik kita reject kat pasar. Saudara kita reject kat pasar. Cari trader siap. Hang tak kenal aku, tak kenal hang. Keluar dah. Tuan, cari trader. Keluar pergi cari. Ni, saya buat. Di ruang legal masjid tu saya buat prospecting. Saya perlu lema. Tambah-tambah saya promosi pula. Saya panggil. Mesat. Dia tak promosi panggil berapa. Orang punya promosi kan tu yang panggil plan away. Cara saya buat prospecting dengan social media, dengan WhatsApp. WhatsApp bila buat prospecting, don't send to the group, but send via broadcast. Broadcast dia tak pergi ke group, tahu tak? Broadcast dia pergi ke 10 orang. Kalau dia hantar ke group, mereka akan bubuh racun. Seorang bubuh racun, dia akan terbalik semua. Nampak tak? Contohnya hantar ke group ni sekarang, yang hantar ke kita jumpa MBA, seorang yang bubuh racun. Tapi itu benar. Nampak tak? Tetapi kalau dia hantar seorang-seorang individu untuk broadcast, saya dapat banyak prospek ni. Saya dapat orang sign up Datuk Mustafa. True WhatsApp ni saya tak ada. Saya ada bisnes. Hantar seorang-seorang. Kawan-kawan sekolah kita. Jadi hantar kat grup 250 tu. Hantar seorang-seorang. Saling 10 orang. Tuan-tuan, you akan dapat. This is cara macam mana kita buat prospecting. Saya memang rajin buat prospecting. Tadi semalam sebelum main, saya jumpa 4 orang. 4 orang sebelum datang 4 orang. Dan kenapa saya buat 4 orang? Kenapa saya buat 4 orang? Sebabnya Kak Zema kata kat saya, sehari kita kena kena 4 orang. Suatu hari saya pergi jumpa prospek. Saya pergi pejabat custom, saya pergi ke airport. Sebab saya urusan kerja minggu tu lah. Pejabat custom, airport, free zone kan. Saya pergi jumpa 3 prospek. Saya kata saya nak balik lah. Kak Zema kata abang jangan balik lagi. Selagi tak jumpa 4 orang prospek, abang tak usah balik. Tu Kak Zema tu. Saya patah balik, ambil weekend pergi cari prospek. Cukup 4 orang bawa balik. Tu dia. Anda kena set. Wahai isteri, set kat husband anda. Abang kena cari 4 orang prospek. Tak dapat 4 orang prospek, abang jangan balik. Pesan kat dia dulu. Tengok prospecting dekat surau dekat buat demo, show the plan. Tuan, sehari 3 plan, sebulan 90 plan, setahun 1080 plan. Takkan 1080 plan, tak ada yang saya dah. Takkan 1080 plan, tak jadi leader, tak dapat leader. Buat demo sama-sama. Kami keluar sama-sama, buat demo sama-sama. Prospecting saya buat demo prospecting sama. Tetapi business sama-sama kami buat demo. Pasal apa? Pasal nak travel sama-sama, nak belanja sama-sama, nak holiday sama-sama. Pasal kau tambah ini dah semua gini buat lagi tak buat. Nampak tak? Kenapa sama-sama nak belanja sama? Ini ada istilah lagi dia nak belanja dia buat ini pun ini dia buat. Mana acing demo? Mana tak demo? Buat sama. Mak. Show the plan. Masya-Allah. Senang saja. Tengok saya. Sertifikat. Dulu pakai sertifikat. Dan dulu tak sini. Tengok saya berubah. 2/3 saya nak sekali dulu. Sekali tembak. Tengok lagi. 9 saya nak.
Tengok lagi. 15 saya nak. Tengok lagi. Tengok lagi. Tengok lagi. Tu dia. Blackout pesan. Blackout pesan. Pergi satu orang dekat gagal sekan. Tak yang nak sampai hujan lebat. Pokok tumbang. Pokok tumbang. Blackout tak ada current. Dia tak ada current. Telah buat momen. Terus serap. Kemudian ni. Show the plan. Tak ada current di bawah saya tak. Agak-agak kalau ada current di bawah saya. Tak ada current di bawah saya tak. Selalu. Kalau ada current pun di bawah saya tak. Sebab tak ada apa di bawahnya. Apa yang saya nak beritahu? 100% saya nak. Ada 5 orang saya, ada 5 orang semua. Sebulan saya boleh sign up sampai 52 orang. Kami pergi haji. Pergi haji 2 bulan tak boleh ambil. Sebab sebelum pergi haji seminggu dulu tak boleh ambil. Balik haji pun tak boleh ambil. Pergi haji sebulan, masa tu kami April. Sebulan, 2 bulan tak boleh ambil. Pergi haji. Balik mai, check account, check bonus statement semua. 2 bulan tak pergi haji. 2 bulan tak boleh ambil. Dia bayar 40,000 RM20. Okey tak? Kalau you buka kedai koyam 2 bulan you tak buka kedai koyam, agak-agak dapat apa? Tukang masak balik siam, kuali hilang, dapur gas hilang. Buat MA, pendapatan tak hilang. Walaupun 2 bulan. Pergi Alaska. Pergi Alaska tu, naik helikopter, turun dekat Gunung Sadi. Ketebalan Gunung Sadi tu 4 kaki. Tour guide dia kata jangan pergi rata-rata sebab ada salji dan terus. Kami pun tak pergi rata. Sebab apa? Kalau lepas ekor dia, salji dan terus 4 kaki. Jatuh dia turun tempat duduk tetap Alaska. Yang kita nak ni financial independent. Kami dah ada dah financial independent. Financial independent, time freedom, travel freedom, purchasing freedom. Yang dah tidak ada apa? Amal freedom. Bonus tadi okey tak? Ini saya ambil bonus sikit-sikit. Tak, kalau sampai dia kerja, laki dia kerja lah. Tapi kalau dia dapat 20,000. Okey, sebab laki kita tak boleh bagi 20,000 bulan. Ada lah laki dia bagi 10,000 sebelah kat bini dia. Ada dia bagi 10,000 sebelah kat bini dia. Tapi kalau bulan dia habis lah. Abang begitu lah. Abang. Tengok, dapat beli siapa nak beli? Part time lah, saya part time. Part time. Tengok. Semua ada kalau kita tulis cek tak boleh tengok balance. Tulis cek tak boleh tengok balance. Beli kereta tak boleh tengok balance. Beli rumah tak boleh tengok balance. Apa kita beli pun tak boleh tengok balance. Itu yang dikatakan money freedom, purchasing freedom. Tak boleh tengok balance. Itu ada kepada lelaki tak sema. Nah. Kereta baru pakai 57,000. Okey tak? Kereta rumah baru ada 10. Kereta baru 50 umur baru nak datang. Umur sama tuan Tom Cruise. Ini Malaysia Tom Cruise. Saya ada tuan. Ada Bukit Haji Said ada. Ada Bukit Azmi ada. Ada Bukit Hina ada. Tetapi saya tak pergi bukit saya. Bukit mana? Apa tahu bukit sini? Mak. 18,000 orang. Tuan, nak buat event jangan tanya bini. Ajak bini buat sini. Wahai lelaki, ajak bini buat sini. Jangan tanya bini. Dekat ofis ada pahlawan, dekat ofis ada ketua. Kenapa nak buat event tanya bini? Jangan tanya bini. Buat bini. Ajak bini buat sekali. Lebih untuk masa depan dan keluarga. Suatu hari saya pergi ke Kedah. Dekat pilihan raya. Belah ni ada pokok terbakar. Belah ni ada pokok pemerintah. Mereka duduk bertekak bersama mereka. Saya pergi jumpa mereka, saya tanya, dah apa duduk bertekak mereka? Esok kalau habis pilihan raya, bagi tanya sesuatu nak bayar. Sebenarnya ada, bagi tanya sekolah bukan nak bayar. Bagi tanya BP bayar. Bagi tanya, siapa yang bayar? Dia kata kami bayar sini.
sama-sama kita buat menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Esok sekurang-kurangnya dia menjadi bekalan kita di akhirat esok. Barat. Kita sampaikan saja. Dulang. Kita pilih rumah kita mendulang. Dapat banyak pasir kan dapat emas. Mendulang. Pasir kan mas? Pasir. Tetapi kita kenapa kita terus mendulang? Sebab tempat itu lama mas. Kalau terus mendulang, pastinya dapat mas. Kepada itu. Jumpa orang tak mau pasir. Pastinya ada orang yang mau. Dapat 3 betul. Jadi emerald. Dapat 6 betul jadi dia. Okey, kita habiskan. Okey, main video ni. Saya ke mana? Tolong main video ni. Please. We have to play twice ya. Video 2 minit kali. Play twice. Listen lagi. Ada yang nampak. One more time. Mana pergi kawan-kawan dia? Pasal penari. Pasal takut. Disaster. Ini terjadi di dunia luar. Should anything happen to us, disaster datang. Kawan-kawan kita akan lari. Kawan-kawan mengkos kita. Kawan-kawan semua kita akan lari. Terjadi bencana kepada kita. But this thing will not happen anyway. Should anything happen, your ambassador you, your group is there for you. The best is the company forever supporting you. Selamat datang. Sinar Channel TV.